Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pertama kita rafa'kan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan kita, yang mengumpulkan kita dalam majlis ilmu, yang berikan kekuatan dan kesihatan kepada kita semua. Dan mudah-mudahan majlis yang begini Allah berikan kita kekuatan untuk terus beramal di atas manhaj yang betul dan istiqamah di atas manhaj yang betul. Dan yang paling penting kita mati dalam keadaan beriman seperti mana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana ianya merupakan asas bagi kehidupan kita nun di akhirat kelak. Jika iman kita tidak clear, tidak jelas seperti mana yang diarahkan, maka perjalanan kita di akhirat kelak penuh dengan liku-liku, penuh dengan ujian yang berat-berat yang tidak mungkin orang yang mempunyai akidah yang batil boleh melepasinya dengan mudah. Jadi insya-Allah mudah-mudahan Allah berikan kita petunjuk semua di atas jalannya yang betul. Amin ya rabbal alamin. Kita sambung balik pelajaran kita yang masih lagi dalam pelajaran tafsir Al-Quran. Kita masuk dalam surah An-Nazi'at, yang mana ianya dalam juzuk Amma, surah yang berada dalam surah ayat yang second akhir dalam juzuk Ammar. Jadi surah ini adalah surah Makkiyah, surah yang ke-79 dalam Al-Quran. Bila kita bicarakan ianya surah Makkiyah, maka ianya menekankan masalah akidah. Masalah akidah, masalah ketauhidan, masalah yang berkaitan dengan segala masalah-masalah usul, yang merupakan satu pegangan bagi kita untuk menjaga asas-asas yang penting ini. Baik, kita masuk ayat yang pertama. Saya bacakan dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa wan nashitati nashta was-sabihati sabha fas-sabiqati sabqa falmudabbirati amra yawma tarjufur rajifah tatba'uha ar-radifah qulubun yawma'idhin wajifah absaruha khashi'ah yaquluna a inna lamarduduna fil hafirah أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ. Demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan keras dan malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan lembut, dan malaikat-malaikat yang turun dari langit dengan cepat, dan malaikat-malaikat yang mengatur urusan. Sesungguhnya kamu akan dibangkitkan pada hari ketika tiupan pertama menggoncangkan alam. Tiupan pertama itu diiringi oleh tiupan kedua. Hati manusia pada waktu itu sangat takut, pandangannya tunduk. Orang-orang kafir berkata, apakah sesungguhnya kami benar-benar dikembalikan kepada kehidupan semula? Apakah akan dibangkitkan juga apabila kami telah menjadi tulang belulang yang hancur lumat? Mereka berkata, kalau demikian, itu adalah suatu pengembalian yang merugikan. Sesungguhnya pengembalian itu hanyalah dengan satu kali tiupan sahaja, maka dengan serta-merta hidup kembali di permukaan bumi. Baik.
Surah An-Nazi'at merupakan surah Makkiyah. Apabila kita membicarakan surah Makkiyah, ia merupakan surah-surah yang menekankan masalah akidah, masalah ketauhidan, masalah beriman dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Jadi ayat yang kita baca ini adalah di antara berkaitan dengan masalah akidah, yang berkaitan dengan masalah malaikat, berkaitan dengan masalah tiupan sangkakala, kebangkitan di alam yang berikutnya. Ya, senang je. Masalah akidah beriman dengan cara begitu, ada dalil, habis, selesai masalah. Baik. Apabila Allah mengetengahkan pertama sekali ayat ini, ya, dimulakan dengan wan nazi'ati gharqa wan nashitati nashta. Okey. Apabila kita melihat waw itu merupakan waw qasam, sumpah, yang mana Allah menceritakan ianya merupakan satu peringatan kepada kita, ya. Bila sumpahan-sumpahan itu dimulakan, biasanya ia merupakan satu peringatan yang perlu diambil berat, yang perlu diambil tahu. Kerana apa? Kerana ianya berkaitan dengan satu perkara yang besar. Maka Allah berfirman, wan nazi'ati gharqa, yang bermaksud demi malaikat yang mencabut nyawa dengan kerasnya. Ibnu Katsir dalam kitabnya, dalam terjemahan ni, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Masruq, Sa'id, Ibnu Jubair, Abu Saleh, Abu Duha dan As-Suddi berkata tentang firmannya wan nazi'ati gharqa, demi yang mencabut nyawa yang keras, yakni para malaikat ketika mencabut nyawa manusia. Okey, ini di antara perkara yang menarik yang berkaitan dengan ke hari-hari yang menggerunkan ini. Tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita ni beriman dengan malaikat, ya, dan setengah tu hafal 10 malaikat yang biasa disebut. Itu pun kadang-kadang tersilap hafalannya. Ya, apabila tentang malaikat maut ni disebut malaikat Israel. Ya, malaikat Israel adalah satu kalimah yang tidak dipakai dalam ahli sunnah. Bahkan ia adalah kalimah yang digunakan oleh golongan Israel, ya, Bani Israel atau Israiliyat, yang masukkan dalam cerita-cerita Israiliyatnya kalimah Israel. Jadi kalau kita membaca hadis ataupun kisah-kisah yang disampaikan melalui buku-buku tulisan terjemahan, dia ada sebut nama malaikat Israel tu, menceritakan malaikat Israel, terus kita tahu kedudukan hadis itu dhaif, ya, tidak sahih. Senang je. Kenapa? Kerana yang disebutkan dalam Al-Quran malakul maut, ataupun dalam hadis begitu, malaikat maut. Tetapi tidak kita dengar malaikat Israel. Jadi kalimah itu adalah gharib pada orang yang mempelajari hadis. Maka di sini malaikat-malaikat ini banyak hanya Allah yang mengetahui, ya. Banyaknya hanya Allah yang mengetahui. Kita tahu kedudukan malaikat-malaikat ini yang pergi masuk ke Baitul Ma'mur, yang keluarnya, ya, dan yang masuk itu tidak akan kembali. 100,000 pada tiap-tiap hari, ya, hari di sisi Allah ataupun hari kita, wallahu alam. Tetapi Allah mengingatkan bahawa ianya datang, bila dia keluar itu, maka dia tak akan datang dah. Malaikat lain pula yang datang. Jadi kedudukan malaikat ini terlalu banyak. Yang kita hafal tu Jibril, Mikail, Israfil, apa lagi? Malaikat maut, Munkar, Nakir, Raqibun, Atid, apa lagi? Ya, malaikat apa? Harut Marut, okey. Malaikat, okey. Malaikat apa, Ridwan, Malik, Zabaniyah, beberapa malaikat. Kita tak pernah dengar ada malaikat-malaikat yang seharusnya kita tahu bila kita nak tidur malam tu baca zikir, doa yang diwaritkan dalam hadis, ataupun kita tidur dengan berwuduk, maka ada malaikat bersama kita. Ya, waktu baby dalam kandungan pada hari yang ke-120 ada malaikat yang datang. Waktu kita bertahajud ada malaikat yang sama kita. Waktu apa lagi? Yang mana malaikat-malaikat ini waktu kita sakit ada orang yang datang ziarah, maka malaikat pun ada bersama-sama dalam siri ziarahnya kepada orang yang sakit. Begitu banyak malaikat-malaikat ni hanya Allah yang mengetahui. Hakikatnya hanya Allah yang mengetahui. Oleh kerana itu, pertama, kerana ianya merupakan satu persoalan ghaib, ianya kena berdiri dengan dalil. Kita beriman tanpa banyak bicara.
Kenapa? Kerana ia persoalan ghaib yang tidak mampu untuk kita membicarakan, melainkan melalui hadis-hadis Rasulullah SAW. Seperti mana yang Rasulullah ingatkan, betulkan sufuf kita di dalam solat tu. Kenapa kita dikatakan al-katif bil-katif, al-qadam bil-qadam, kaki dengan kaki, bahu dengan bahu. Ianya bukan satu perkara main-mainan. Ya, kerana solat adalah usul, maka kita jaga cara sifat solat itu apa yang dilakukan oleh para malaikat di atas langit. Ya, orang sunnah kena pegang benda ni. Ya, kita yang belajar Quran sunnah kena pegang. Kenapa kaki dengan kaki, bahu dengan bahu itu penting? Kerana itu adalah sifat solat para malaikat di atas langit yang diajar Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu dia. Oleh kerana itu ittiba' dalam bab ini tanpa banyak membicarakan atau mempertikaikan. Ya. Kemudian kita menyaksikan dalam bab-bab ini juga apabila ayat Quran ini menceritakan tentang malaikat yang diberikan dalam ayat ini, ada dua malaikat, wan nazi'ati gharqa wan nashitati nashta. Ya, di mana demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan keras dan malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Ya. Ini di antara malaikat yang menarik sekali untuk perhatian kita, bahawa kita akan bertemu dengan malaikat-malaikat ini. Bila dah sampai ajal kita. Bila? Wallahu alam. Tapi selagi kita hidup ni belumlah bertemu. Okey? Maka dua malaikat ini ianya dikenali sebagai malaikat al-maut. Malaikat maut, tetapi dengan sifatnya yang berbeza. Ya, sifatnya yang berbeza. Okey, misalnya seorang itu waktu dia jadi bos, dia tegas. Lepas dia jadi bos, dia lain. Ya, begitu juga kedudukan malaikat ini bila dia bertemu dengan orang-orang yang soleh, lain. Dia bertemu dengan orang yang derhaka, lain. Mungkin kita dah belajar sedikit sebanyak berkaitan hari-hari nazak, kan? Ya, bagaimana kita mempelajari hari-hari nazak yang mana kita akan berhadapan dengan ujian-ujian. Syaitan tidak akan biarkan kita bersendirian pada hari nazak, melainkan dia akan ganggu. Itu perjanjian dia dengan Allah. Perjanjian dia dengan Allah, dia akan menyesatkan kita selagi nyawa kita ada. Apatah lagi kemuncak adalah hari waktu kita nak mati, kita akan meninggalkan dunia, di situ kemuncak dia datang. Ya, oleh kerana itu doa kita meminta perlindungan dengan Allah dari gangguan syaitan waktu mati itu, waktu nazak itu amat penting. Paling kurang kita baca Allah makhtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, matikan aku dalam husnul khatimah. Yang mana syaitan, ada pun yang riwayat mengatakan syaitan datang bentuk mak bapak kita mengajak pada agama Yahudi Nasrani. Itu riwayatnya dhaif yang dikatakan. Tetapi ada satu hadis yang sahih yang mengisyaratkan Rasulullah mengajar kepada kita berdoa, ya, supaya kita tidak diganggu oleh syaitan, ya, kemuncak gangguan yang boleh menyebabkan kita terpesong hari kematian. Ingat, ya, kita tak mampu nak menyelamatkan diri kita melainkan dengan izin Allah. Walaupun kita ini merasakan kita seorang yang kuat beribadat, berada di atas manhaj Quran dan Sunnah, belum tentu selamat dalam peristiwa akhir hayat kita. Tak kiralah ustaz ke tak ustaz ke, tok syekh ke tak tok syekh ke, semuanya belum pasti kedudukannya mereka di hari-hari akhir hayat. Jadi, dalam peristiwa yang begitu, syaitan datang dan amalan-amalan soleh dinampakkan. Dan paling menarik sekali dalam siri orang-orang yang nak mati ini, amalan soleh itu yang menarik perhatian, menjadikan mereka itu mampu untuk berbicara ataupun mampu untuk berhadapan dengan peristiwa-peristiwa seterusnya. Ujian yang berlaku pada hari kematian, alam nazak, adalah satu ujian yang sengit. Persiapan dia semua bermula daripada hari kita ni. Kita masih lagi bernyawa ni, inilah waktu persiapan dia. Dah tidak ada pilihan melainkan ittiba'ur rasul, itu persiapan yang terbaik. Akidah yang betul dan ittiba'ur rasul itu sahaja, ya, yang akan menentukan perjalanan kita yang terbaik nanti. Subhanallah. Bila kita menyaksikan hadis yang diriwayatkan oleh Bara Ibn Azib, ya, yang mana ia menceritakan kisah kematian seseorang, yang Rasulullah ceritakan bagaimana seseorang itu nak mati. Okay? Yang mana di antara diceritakan oleh Bara Ibn Azib satu hari apabila para sahabat menguburi seorang jenazah lelaki Ansar,
Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercangkung di atas di tepi kubur, lalu memegang satu batang kayu, lalu mencuit-cuit tanah tu, yang mengguris-guris di atas tanah. Lalu dia mengatakan, ista'idzu billahi min adzabil qabr. Ista'idzu billahi min adzabil qabr. Minta perlindungan dengan Allah dari azab kubur. Minta perlindungan dengan Allah dari azab kubur sebanyak 2 ataupun 3 kali. Jadi ianya merupakan satu perkara yang menggerunkan. Kemudian Rasulullah menceritakan apabila seseorang itu orang yang beriman ataupun orang soleh yang sudah sampai nazaknya, yang mana kita menyaksikan dalam Al-Quran betapa dahsyatnya kematian, ya, yang Allah ceritakan dalam surah Al-Qiyamah. Bagaimana bukan semudah itu kematian, ya, yang kita bakal hadapi. Kalau kita tengok sembelih ayam, kita pernah sembelih ayam tak? Ya, tak pernah. Kita pernah makan ayam je kan. Kalau kita tengok macam mana ayam tu disembelih, kita lepas, tu dia mengelupur tu, ya. Merupakan keseksaan waktu orang yang nak mati ni, memang seksa sangat. Subhanallah. Kalau tidak masakan kekasih Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innal mauta lasakarat. Sesungguhnya kematian itu penuh dengan kesakitan, kemuncak. Sakit hari ini sakit juga kan, tetapi tidak kemuncak waktu hari kesakitan kematian. Kesakitan pada hari ini masih lagi di kategori berubat, alhamdulillah sihat. Ya, sakitlah, tapi boleh sihat lagi, boleh berjalan lagi, ya, bolehlah makan lagi sedap. Okey. Tetapi pada hari sakratul maut dah tidak ada kemuncak kesakitan, melainkan pada ketika itu syaitan pula datang. Berbagai-bagai pula datang. Dan pada waktu itu, maka dikatakan dalam hadis tersebut, apabila orang yang soleh nak mati, maka datanglah malaikat. Ini dikategorikan malaikat yang akan menyambut roh dia, yang duduk kiri dan kanan sejauh mata memandang. Berarti bukan tugas malaikat maut semata-mata, ya, itu tugas dia mencabut nyawa, tetapi ada malaikat-malaikat yang lain duduk di kiri dan kanan kita, ya, tak sebut orang lain, kita yang akan mati satu ketika nanti. Dia akan duduk kiri dan kanan kita sejauh mata memandang, mengikut keadaan amalan kita. Nampak tak? La ilaha illallah. Satu benda yang bila saya tengok balik dalam setiap penafsiran dan setiap hadis yang diterangkan, semua bergantung pada amalan kita. Semua bergantung kepada amalan kita, dan sudah tentu amalan akidah itu diutamakan. Kalau akidah tidak selesai, segala-galanya tidak akan selesai. Oleh kerana itu, tuan-tuan dan puan-puan, perbetulkan akidah dan ikut cara Rasulullah SAW dalam semua aspek. Kita akan selamat. Kerana perjalanan yang bakal kita lalui ini adalah perjalanan yang terakhir di muka bumi. Lepas tu dah tak kembali dah. Dah tak ada dah. Jangan nak berangan kita akan boleh kembali ke muka bumi. Tak ada dah. Macam mana kita nak kembali kepada zaman kanak-kanak, dah tak boleh. Begitu juga perjalanan itu. Kalau dah pergi, pergilah terus. Takkan kembali. Subhanallah. Maka apabila malaikat-malaikat yang duduk kiri dan kanan itu merupakan, ya, malaikat-malaikat yang baik yang disebutkan dalam hadis ini, orang yang soleh, maka malaikat itu dalam keadaan memakai pakaian yang berwarna putih dengan bau haruman, mukanya yang ceria, dan membawa kain kafan, ya, bau haruman, duduk di kiri kanan kita. Nampak tak? Busyra. Awal-awal lagi kita dikhabarkan dengan khabar busyra, khabar yang terbaik. Subhanallah, tuan-tuan dan perempuan, kita tak mampu untuk menyelesaikan masalah ini, melainkan selagi nyawa ada pada diri kita, bertaubat je lah. Yang minta kepada Allah. Maka, apabila malaikat duduk kiri dan kanan, menunggu, bersedia untuk menyambut roh kita pada ketika itu. Ya, nak menyambut roh kita, maka datanglah malaikatul maut, ya, datang, lalu dia datang mengikut keadaan yang kita baca hari ini, sekarang ni hadis berkaitan dengan orang yang soleh. Maka malaikat maut datang dalam keadaan menyambut kita dengan ucapan, ya ayuhan nafsut tayyibah,
wahai roh yang baik. Roh yang baik, ukhruji, keluarlah dari tubuh manusia ini dalam keadaan Allah suka dan Allah redha kepada kamu. Tuan-tuan dan puan-puan, oleh kerana itu ghayah matlamat kita kena clear. Matlamat kita mencari keredaan Allah. Itu pasal bila amalan kita ikhlas, iaitu keredaan Allah. Oleh kerana itu amalan ikhlas ini akan menentukan kita dalam keadaan Allah redha kepada kita. Kesian orang-orang yang tidak mengikut keikhlasan atau mengikut ittiba' Rasul. Kesian. Maka orang-orang yang begini, malaikat menyebut, ya ayyuhan nafsul tayyibah, wahai roh yang baik, keluarlah kamu dari tubuh badan seorang orang yang nak mati ni dalam keadaan Allah redha kepada kamu. Okey. Maka roh ini, itu pasal apabila Rasulullah membicarakan dalam hadis ini, dia mengatakan, barang siapa yang suka untuk bertemu dengan Allah, Allah suka bertemu dengannya. Barang siapa yang tak suka bertemu dengan Allah, maka Allah tak suka bertemu dengannya. Maka bila masa dia, itulah waktunya. Tuan-tuan dan puan-puan disambut oleh malaikat maut dalam keadaan ceria. Ya ayuhan nafsut tayyibah, wahai roh yang baik, keluar. Maka Rasulullah SAW menceritakan. Kita dah terus naik kepada ayat yang kedua tu. Tapi tak apa, kita akan masuk ayat pertama semula. Ya, yang menceritakan roh itu keluar seperti mana air yang keluar daripada botol tu ataupun dari bekas, dia keluar dengan laju. Ya, roh ini gembira. Kenapa? Allah bersedia untuk menyambutnya. Subhanallah. Oleh kerana itu bila kita menyaksikan ayat ini, wan nazi'ati gharqa wan nashitati nashta, ayat yang kedua itu berkaitan dengan roh yang baik. Malaikat yang menyambutnya adalah malaikat-malaikat yang terpilih dalam keadaan yang baik. Yang mana apabila roh itu keluar, ya, malaikat maut menarik roh itu keluar seperti air, lalu dimasukkan ke dalam kain kafan. Ya, kain kafan yang dibawa oleh malaikat yang duduk kiri dan kanannya. Itu dia. Okey, ini gambaran dia. Baik. Kita berhenti pada roh yang baik, kita masuk roh yang berdosa. Jadi roh yang baik ini disambut ahlan wa sahlan, disambut dengan keadaan cukup menggembirakan. Nampak tak? Bagaimana permulaan di alam barzah, alam nazak kita. Itu yang saya letakkan, asingkan. Di alam nazak adalah satu alam, walaupun kita berada di alam dunia, tetapi hakikatnya kita berada di satu perjalanan yang menggerunkan, penentu syurga atau neraka kita. Ada pun orang yang berdosa. Orang yang berdosa ini, apabila Rasulullah SAW mengatakan, apabila seorang yang berdosa itu ataupun orang yang zalim itu nak mati, maka didatangkan malaikat-malaikat dalam keadaan yang menggerunkan, dengan pakaian yang berwarna hitam, ya, berbau busuk, dan membawa kain kafan yang berwarna hitam dan busuk. Nampak tak? Muqaddimah itu dah melecehkan. Subhanallah. Muqaddimah dah melecehkan. Dahlah syaitan masuk campur dalam urusannya, dah tentu syaitan berjaya. Yang kedua, datang amalan-amalan yang dia lihat amalan soleh, dia bercita-cita untuk melakukannya. Yang disebutkan dalam surah Al-Munafiqun. Bagaimana mereka bercita-cita nak hidup kembali untuk beramal soleh, tapi tak mampu. La ilaha illallah. Tak mampu. Tuan-tuan dan perempuan, boleh kita gambarkan tak? Macam mana bila dah terpisah tu. Ya, berarti selamat tinggal. Kita terus tinggal. Kita tak dapat nak rasakan lagi. Jangan sampai kita rasakan pada peristiwa itu dalam keadaan kita menyesal. Kemudian, maka datanglah malaikat-malaikat itu duduk kiri dan kanan sejauh mata memandang. Maka datanglah malaikat maut. Dalam keadaan dia mengatakan, ya ayuhan nafsul khabisah, wahai roh yang jahat, ukhruji, keluarlah kamu dari tubuh badan orang ni dalam keadaan Allah murka kepada kamu dan Allah benci kepada kamu. Nampak tak bagaimana alam nazak
ya, tidak mampu kita membicarakan melainkan dengan dalil yang telah diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak keluar, roh ini bila dengar kalimah wahai roh yang jahat, langsung dia tak nak keluar. Tetapi ajal kita telah ditetapkan. Mesti keluar ikut time yang ditetapkan. Malaikat maut, tugas dia mengikut arahan Allah, bukan mengikut arahan kita. Roh tak nak keluar. Sedangkan dia mesti keluar pada time yang ditetapkan. Ini dia kedudukan roh yang berdosa. Roh ini tidak mau bertemu dengan Allah. Maka Allah tak mau bertemu dengan dia. Na'udzubillah min zalik. Na'udzubillah min zalik. Minta lindung kepada Allah. Maka di sinilah Allah ceritakan secara terperinci supaya kita mengambil iktibar di dalam Al-Quran. Dan malaikat yang berurusan dalam bab ini, wan-nazi'ati gharqa. Malaikat-malaikat yang mengurus kematian orang yang tak baik ini, inilah dia. Yang duduk kiri dan kanan malaikat maut yang mencabutnya. Dan ada lagi malaikat-malaikat yang hanya Allah yang mengetahui, tetapi peristiwa ini diterangkan di dalam Al-Quran. Kita lihat di dalam surah Al-An'am. Cuba buka. Surah Al-An'am ayat yang ke-93. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Jumpa ya, ayat 93. Surah ke-6 Al-An'am juzuk ke-7. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiban aw qala uhiya ilayya wa lam yuha ilayhi syai'. وَمَنْ قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang membuat dusta terhadap Allah atau yang berkata, telah diwahyukan kepadaku padahal tidak diwahyukan sesuatu pun kepadanya. Dan orang yang berkata, aku akan menurunkan seperti apa yang diturunkan Allah. Alangkah dahsyatnya sekira kamu melihat di waktu orang-orang yang zalim berada di dalam tekanan-tekanan sakratul maut. Sedangkan para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, keluarkanlah nyawamu. Di hari ini kamu dibalaskan dengan seksaan yang sangat menghinakan. Kerana kamu selalu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar. Dan kerana kamu selalu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya. Okay? Ayat ni jelas kepada kita bagaimana malaikat yang mencabut nyawa, dia memukul orang yang berdosa ini. Okay? Ini gambaran pertama. Kita beriman kerana ayat Al-Quran. Ya, ini merupakan satu peringatan kepada kita. Jangan bicara orang kafir, orang berdosa yang lain-lain tu. Jangan bicara. Kita ni, tengok kita ni bagaimana, adakah kita akan selamat. Ya, apatah lagi ayat ini apabila dikatakan kerana selalu mengatakan terhadap Allah perkataan yang kamu tidak benar. Ini pun satu, bukan kepada Bani Israel semata-mata. Kepada golongan-golongan yang mentakwilkan ayat Al-Quran, yang mentakwilkan sifat-sifat Allah, termasuk dalam perkara-perkara yang begini. Mentakwil sifat-sifat Allah dengan kejahilan yang mereka ada. Berbahaya. Ya? Baik. Ayat yang pertama kita lihat. Macam mana dipukul. Okey, kita lihat surah Muhammad pula.
Surah Muhammad, surah yang ke-47. Juzuk 26. Surah yang ke-47, juzuk 26. Surah Muhammad, muka surat 509. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fakaifa idza tawaffatuhumul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Dzalika bi annahum ittaba'u ma askhatallaha wa karihu ridwanah fa ahbata a'malahum. Bagaimanakah keadaan mereka apabila malaikat maut mencabut nyawa mereka seraya memukul muka mereka dan belakang mereka? Yang demikian itu kerana sesungguhnya mereka mengikuti apa yang menimbulkan kemurkaan Allah dan kerana mereka membenci apa yang menimbulkan keredaannya. Sebab itu Allah menghapuskan pahala amalan-amalan mereka. Ya, na'udzubillah. Ini di antara sifat-sifat. Dipukul. Ayat yang kita baca dalam surah Al-An'am tadi dipukul tanpa dijelaskan pukul di bahagian mana. Maka ayat di sini diterangkan dengan perinci sedikit. Yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Dipukul bahagian depan, muka dan juga di bahagian belakang. Sedangkan kita berada di sisi mayat, kita tak nampak pun kan? Tak nampak pun. Mayat tu kena begitu. Sebab itulah perkara ini adalah perkara yang wajib diimani. Ianya bukan masalah depan mata pun kalau tak nampak, dia tak boleh dibicarakan. Hanya perlu beriman. Dan ayat yang ketiga, ya, kita menyaksikan bagaimana sifat-sifat kematian ini datang di dalam 3 surah ini. Ayat yang ketiga dalam surah Al-Anfal, ayat yang ke-8. Ayat ke-8, surah yang ke-8, juzuk ke-10, ayat yang ke-50. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayat 50. Surah ke-8, surah Al-Anfal, juzuk 10, ayat ke-50. Walau tara idh yatawaffal ladzina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum. يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. Kalau kamu melihat ketika para malaikat mencabut jiwa orang-orang yang kafir seraya memukul muka dan belakang mereka, dan malaikat berkata, rasakanlah olehmu siksaan yang membakar, tentulah kamu akan merasa ngeri. Demikian itu disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Sesungguhnya Allah sekali-kali tidak akan menginayakan hamba-Nya. Okay? Jelas pada ayat ini mengisyaratkan apa dia? Bahawa malaikat datang dalam bentuk yang begini untuk orang-orang yang berdosa. Na'udzubillah, minta lindung pada Allah. Na'udzubillah, jangan kita berlaku di sini. Dalam satu hadis menceritakan bukan sekadar begitu sahaja, ya, bahkan kita menyaksikan orang-orang yang dah nak mati ini dengan ucapan-ucapannya, sehingga kan apabila Fir'aun yang ditenggelamkan, yang disebutkan dalam hadis, apabila Jibril mengatakan, ya Muhammad, kalau kamu menyaksikan bagaimana aku menutup mulut Fir'aun tu, ya, waktu dia tenggelam, ditakuti mendapat rahmat Allah tu kerana kejahatan dia tu, sehingga kemuncak mengaku dirinya Tuhan, ya, malaikat Jibril pun masuk campur dalam urusan nak menghinakan orang-orang yang kafir ini.
Na'udzubillah. Dengan arti kata lain, bila kita menyaksikan wan nazi'ati gharqa ini, bukan sekadar malaikat maut, ada malaikat-malaikat yang lain berserta. Hatta Jibril pun bersama waktu dalam peristiwa kematian Fir'aun. Kita tahu kenapa Fir'aun dalam last minute dia menyebutkan dia beriman dengan Tuhan Bani Israel. Dia mengaku, ya. Dan kita akan berhadapan dengan peristiwa itu. Ya, kalau kita bukan orang yang beriman. Oleh kerana itu pastikan iman kita betul. Orang melalui hadis ini, melalui peringatan ini, kita menyaksikan bahawa kalaulah Fir'aun sampai begitu sekali menunjukkan amalan yang terbaik diperbentangkan kepada Fir'aun sehingga dia boleh mengatakan, ya, aku beriman kepada Tuhan yang disembah oleh Bani Israel. Sedangkan kita tahu sakratul maut adalah satu waktu yang sakit. Tetapi bila kemuncak dalam keadaan begitu, dia melihat kebenaran, terus dia nak beriman. Kerana nak dimasukkan dalam kategori orang yang beriman. Tetapi tak boleh. Tak boleh. Kerana kedudukan sakratul maut adalah kedudukan terakhir. Tidak ada pilihan. Kalau sebelum sakratul maut, waktu Firaun itu berada di tepi pantai, ya, confirm Allah akan ampunkan dia. Ada tepi pantai menyaksikan Bani Israel merentasi lautan. Dia tak pergi lagi, tak tenggelam lagi. Dia kata beriman, aku beriman dengan Tuhan Bani Israel. Confirm Allah akan ampunkan. Tetapi dah terlambat. Oleh kerana itu Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita bahawa iman, taubat hanya diterima sebelum nyawa sampai di kerongkong, sebelum matahari terbit sebelah barat. Tutup. Habis cerita. Subhanallah. Jadi tuan-tuan dan perempuan, kita masih hidup. Belum lagi nyawa sampai kerongkong. Belum lagi matahari terbit sebelah barat. Ya, wallahu alam esok ke apa ke. Al-muhim, masih lagi kita bernafas, masih lagi kita bernyawa. Istighfar. Istighfarlah. Cari waktu istighfar. Kalau sambil berjalan-jalan teringat istighfar. Jangan biasakan diri kita terlupa dengan istighfar. Ya, ialah kadang-kadang kita terlalai, tapi bila ingat istighfar kembali kepada Allah. Kerana itu sahaja jalan untuk menghilangkan dosa-dosa kita. Ingat, para ulama membahaskan di antara semua amalan-amalan yang terbaik, lalu dikatakan amalan istighfar tidak ada tolok banding, kerana amalan istighfar akan menghapuskan start daripada dosa A sampai ke Z, hapus, dihabiskan semua kalau nak bandingkan amalan-amalan lain. Jadi istighfar. Ya, jangan kedekut dengan istighfar. Biarlah kita dipenuhi dengan istighfar. Jadi baik, dalam ayat ni jelas kepada kita bagaimana yang disebutkan tentang dua malaikat di dalam ayat wan-nazi'ati gharqa wan-nashitati nashta. Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras dan malaikat yang mencabut nyawa dengan selembut-lembutnya. Dan cukup bagi kita bila kita menyaksikan ayat Al-Quran, 3 ayat Al-Quran yang diterangkan di dalam surah Al-Anfal, surah Al-An'am dan juga surah Muhammad tadi, mengisyaratkan itu dia keadaan orang-orang yang nak mati dan malaikat-malaikat yang berurusan dengan orang-orang yang nak mati. Bukan sekadar itu sahaja. Bahkan malaikat-malaikat ini datang, ya, apabila roh itu telah dibungkuskan, maka dibawa ke atas langit dengan kelajuan. Ya, disebutkan berkaitan dengan ayat-ayat yang berikutnya, wasabihati sabhan fasabiqati sabqa. Ya, berselisih pandangan ulama dalam mentafsirkan ayat itu, tapi nak menceritakan roh kita terus dibawa ke langit. Roh orang yang beriman dibawa ke langit dan merentasi 7 petala langit. Saya beriman kerana hadis sahih. Ya, 7 petala langit dalam sekelip mata kelajuan cahaya. Ya, malaikat yang bawa, bukan bukan Grab, bukan JNT ke apa ke, tak. Malaikat sekelajuan langit, kelajuan kilat, kelajuan cahaya, lalu membawa ke langit untuk dipersembahkan kepada Allah. Ya, bagaimana wallahu a'lam, tetapi itu dia prosedur yang berikutnya. Perjalanan dipersembahkan kepada Allah, sedangkan di antara satu langit dan satu langit, hadis yang bertaraf hasan li ghairihi yang Ibnu Mas'ud ceritakan bahawa Rasulullah menceritakan di antara satu langit ke satu langit adalah 500 tahun perjalanan. Subhanallah, dalam sekelip mata sampai ke atas langit. Maka dipersembahkan kepada Allah bagi roh orang yang baik.
Maka roh orang yang baik dipersembahkan kepada Allah. Malaikat lalu Allah mengatakan masukkan orang ini di dalam kitab Illiyin yang disebutkan dalam pelajaran yang lepas dalam surah Al-Mutaffifin. Wa ma adraka ma Illiyun kitabun makum yashhaduhul muqarrabun. Yang mana kitab ini yang tertulis ya dan disaksikan oleh para malaikat yang rapat dengan Allah bahawa dia ni orang yang terbaik. Subhanallah. Tuan-tuan dan puan-puan, nampak bagaimana perjalanan orang-orang yang beriman? Bagaimana perjalanan orang-orang yang terpilih ni? Ya, begitu hebat. Ya, naik sampai begitu hebat. Namun begitu, bagi orang-orang yang beriman ini, dia akan tersekat di tengah perjalanan. Salah satu sifat dia, ya, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan bahawa orang-orang yang tidak akan melepasi ya langit pertama, di antaranya adalah orang yang berhutang. Ya, ini di antara kecelakaan orang yang berhutang. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau ada hutang bayar je lah. Ya, bayar je lah. Tak mampu bayar banyak, bayar sikit-sikit. Tak mampu bayar sikit, minta halal. Kalau tak halal, kena bayar. Kalau dapat halal, alhamdulillah. Tapi itu kedudukan orang yang berhutang. Ya, sehingga Rasulullah SAW tidak melakukan solat jenazah kepada orang yang berhutang. Dahsyat. Berarti dahsyat kedudukannya. Dia memperlekehkan hutang, maka teruk dia di sisi Allah. Maka akhirnya dia tidak akan melepasi langit yang pertama. Bila tidak melepasi langit yang pertama, dikategorikan orang yang bermasalah. Kemudian, ada pun orang yang berdosa, orang yang fasik, orang yang zalim, orang yang kafir. Roh itu dibawa ya kepada dikumpulkan lalu dibawa ke atas langit. Namun tidak melepasi, walaupun langit pertama tidak melepasinya. Nampak tak? Mengisyaratkan ya kedudukan mereka itu hina dan diarahkan kembali ke muka bumi, dan cerita itu berkaitan dengan alam barzah pula. Baik. Jadi ini di antara yang mana Allah mengingatkan kepada kita tentang kedudukan malaikat-malaikatnya yang terpilih, yang ditugaskan untuk mencabut nyawa, terutamanya malaikat maut dan juga malaikat-malaikat yang hadir pada ketika kematian seseorang itu. Kemudian Allah ceritakan lagi. Was-sabihati sabha, dan yang turun dari langit dengan cepat. Ibnu Mas'ud berkata, yakni malaikat. Demikian pula yang diriwayatkan dari Ali, Mujahid, Sa'id Ibn Jubair. Okay. Kemudian fas-sabiqati sabqa, dan yang mendahulukan dengan kencang, diriwayatkan dari Masruq, yakni juga malaikat-malaikat. Okey. Jadi ayat ini menceritakan bagaimana wasabihati sabha, ya, ada kita lihat kepada tafsir dia yang berbagai-bagai, namun dikaitkan dengan malaikat-malaikat yang mempunyai kehebatan mereka masing-masing. Ya, malaikat yang mempunyai kehebatan diri mereka masing-masing. Kita tak tahu. Ya, oleh kerana itu hanya boleh kita beriman sahaja dalam bab-bab malaikat ini. Jibril yang mempunyai 600 sayap. Macam mana wallahu alam, tapi Rasulullah telah melihatnya sebanyak 2 kali. Rasulullah telah melihatnya sebanyak 2 kali. Ya, dan kita tidak pernah melihatnya. Baik, hanya kalau kita tak pernah melihat, maka cukup kita beriman. Cukup, bagi saya cukup. Ya, beriman dah memadai bagi saya. Itu tugas kita beriman, bukan nak selidik. Ya, yang mana Rasulullah terangkan cukup. Okey. Kemudian malaikat-malaikat yang lain yang disebutkan di dalam surah Fatir. Okey, cuba tengok surah Fatir. Surah yang ke-35. Ayat pertama kita mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatim masna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha'. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Segala puji bagi Allah yang mencipta langit dan bumi
yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan yang mempunyai sayap masing-masing. Ada yang 2, ada yang 3 dan ada yang 4. Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Itu dia. Ya, ini di antara malaikat-malaikat yang mempunyai sayap. 2, 3, 3 macam mana 3? Jangan bicara itu bukan urusan kita. Kita mula tengok 3 macam ikan ke? Ikan atas. Tak. Itu bukan urusan kita. Dan 4. Ya, mengisyaratkan kepada kita, Allah tambah kepada siapa yang dikehendaki dalam ayat itu, maksudnya Jibril, 600 sayap. Ya, subhanallah. Jadi pada ayat ini mengisyaratkan kepada kita, pertama, malaikat-malaikat seperti mana yang kita beriman dengan sifat-sifatnya. Apa dia? Yang Allah ceritakan ini tanpa ragu-ragu. Supaya kita ada perasaan takut dan merasa kagum dengan kehebatan Allah ni. Kedua, kita beriman bahawa malaikat-malaikat ini hanya mengikut arahan Allah sahaja. Dia tidak akan mengikut arahan orang lain. Ya. Yang ketiga, kita tahu bahawa malaikat-malaikat ini adalah makhluk yang dijadikan dalam keadaan patuh, taat kepada Allah dan dia tidak akan melakukan dosa. Oleh kerana itu cerita yang dibawa oleh Israiliyat, kisah siapa? Harut dan Marut, ya, yang mana ianya merupakan cerita-cerita kronik yang dibawa oleh Israiliyat. Berhati-hati kerana dia termasuk dalam kitab-kitab tafsir. Cuma alhamdulillah kita dapati di antara kitab-kitab tafsir dah tapis, ya, hadis-hadis berkaitan dengan cerita Harut dan Marut ni. Kerana dikaitkan Harut dan Marut ni malaikat yang melakukan maksiat kepada Allah. Sedangkan Allah mengatakan malaikat-malaikat ini tidak melakukan maksiat kepadanya. Ya, tu dia. Nampak percanggahan tu berlaku. Maka bila kita melihat keadaan yang begitu, malaikat-malaikat ini, bahawa malaikat-malaikat ini ada yang terpilih dalam keadaan bentuk-bentuk yang tugas yang telah ditetapkan. Di antara perkara yang menarik adalah malaikat-malaikat yang boleh berubah menjadi manusia, kan? Itu pun satu perkara yang menarik, ya. Dan kena ingat, mereka itu berubah menjadi manusia dengan izin Allah. Bukan saja-saja aku nak berubah tiba-tiba jadi benten kata orang. Tak. Ya. Tukar macam itu, tak. Dia berubah dengan izin Allah. Kenapa? Dia melakukan apa yang diarahkan. Seperti mana Jibril kadang-kadang datang bertemu dengan Rasulullah SAW dalam peristiwa yang disebutkan dalam Matan Arba'in, 40 hadis yang mana Jibril datang mengajarkan kepada Rasulullah tentang iman, Islam dan ihsan, ya, dalam bentuk manusia. Dan Rasulullah mengatakan Jibril kebanyakan selalu dalam bentuk Dihya Al-Kalbi, lelaki yang kaya dan smart, anak muda yang kaya dan smart ni. Jibril selalu merupakan dalam bentuk yang begitu. Dan kita menyaksikan apabila malaikat yang datang bertemu dengan Nabi Ibrahim, ya, malaikat yang datang bertemu dengan Nabi Lut, semua dalam bentuk manusia. Jadi dia boleh berubah kepada bentuk manusia dengan izin Allah. Yang mana ada sabit dalam hadis, kita beriman. Lebih daripada tu tak. Ini ialah semenjak kita tengok kadang-kadang dalam klip video tu dia tunjuk Nun Tahawan tu nampak macam malaikat. Malaikat cerita kartun. Ya, itu semua kartun. Dia malaikat hantu, tu itu semua kartun-kartun belaka. Ya. Syaitan itu dia nak bentuk dalam manusia tidak semudah yang kita sangkakan. Yang dikatakan jin, ya. Kita ni bila sikit-sikit nampak apa pocong, hantu kan. Itu semua cerita kartun. Yusuf ada nampak? Tak ada, alhamdulillah. Kalau nampak, bagi tahu ayah, ambil parang ke ambil penukul, ketuk dulu. Jangan lari. Okey? Kerana biasanya itu manusia yang buat. Manusia yang buat. Kalau kita tengok dalam video ke apa, semua tu manusia yang buat. Kenapa? Bersifat syaitan, dia ada kaedah-kaedah dia yang mana kita kena pelajari tentang macam mana jin ini dia nak menjadi makhluk seperti kita tengok jin Islam yang diceritakan oleh Rasulullah SAW berkaitan dengan dia bertukar menjadi ular.
Ya, di kalangan jin Islam di Madinah ini, ya, Islam dia bertukar menjadi ular, kan? Ada. Dan kita juga ada membaca tentang peristiwa malam hijrah Rasulullah, ya, syaitan yang menjelma, dan juga pada hari peperangan Badar, ya, syaitan menjelma, tetapi dalam bentuk-bentuk yang mana bukan senang. Kenapa? Satu makhluk yang tidak nampak. Bayangkan kita tak nampak ni, kan? Tiba-tiba dia nak jadi macam zat badan kita. Ya, nak gabungkan molekul-molekul sampai menjadi jisim, memerlukan kekuatan dan bukan sebarangan. Ya, memerlukan kekuatan dan bukan sebarangan. Risiko dia mati. Kan? Oleh kerana itu bukan semudah yang kita sangka. Ya, ini di antara masalah kita terlampau mengikut cerita-cerita, ya, berkaitan dengan tahyul-tahyul yang begini. Ya, memang saya tak nafikan di usia saya kecil-kecil dulu pun saya dibentangkan cerita-cerita ni. Sampai hari saya belajar di Pakistan tu baru hilang. Dapat Quran dan Sunnah baru hilang benda-benda ni. Kalau tak masih lagi ada tahyul. Duk percaya juga hantu dulu. Ya, nak pergi ke Sungai Perak tu takut ke main. Ya, duk terfikir hantu duk terbang atas pokok apa? Pokok apa nama tu? Ya, begitu keyakinan. Pergi ziarah orang mati, tak berani nak balik. Ya, ingat lagi. Sampai jumpa pakcik tu, tolong hantar saya balik. Takut. Ya, takut hantu. Orang cerita nun dekat pokok ara ada hantu. La ilaha illallah. Kita percaya. Tapi Alhamdulillah bila faham Quran dan Sunnah, perkara tu adalah perkara tipu yang dibawa oleh masyarakat kita yang boleh merosakkan akidah. Okey? Baik. Kita habiskan sedikit lagi. Lalu Allah mengatakan, "Falmudabbirati amra," dan malaikat-malaikat yang mengaturkan urusan. Ali Mujahid Atta Abu Saleh, Al-Hasan dan Qatadah, Ar-Rabi' Ibn Anas dan As-Suddi berpendapat bahawa itu adalah malaikat-malaikat. Al-Hasan menambahkan maksud mereka malaikat yang mengaturkan perkara langit dan bumi, yakni dengan perintah Tuhannya. Okey. Jadi dalam ayat ini mengisyaratkan kedudukan malaikat yang berbagai-bagai. Kedudukan malaikat yang berbagai-bagai wajib kita imani. Ya, wajib kita imani. Malaikat yang berada di Arash sana, yang mengelilingi Arash Ar-Rahman, kita beriman. Malaikat yang bersedia untuk meniup tiupan sangkakala, kita beriman. Malaikat segala-galanya yang mana kita lihat pada hadis yang sahih, maka wajib kita beriman. Namun begitu, ini di antara satu perkara yang perlu kita lihat, walaupun malaikat-malaikat yang begitu merupakan hamba-hamba Allah yang mentaati Allah, ada juga malaikat yang dikategorikan muqarrabun, yang rapat dengan Allah. Namun dia tidak boleh memberi manfaat dan memudaratkan kita. Ini akidah ahli sunnah wal jamaah. Dia tidak akan memberi manfaat dan mudaratkan kita melainkan dengan izin Allah. Amat penting. Kerana salah faham kadang-kadang sehingga seorang tu bercita-cita alangkah baiknya jika malaikat ada sama kita. Kenapa? Nak menolong kita. Tak. Malaikat tidak akan melakukan melainkan dengan izin Allah. Oleh kerana itu, kita bila berdoa mengharapkan kepada Allah, bukan kepada malaikat. Sampai keluar istilah simpang malaikat 44. Ini di antara masalah-masalah kalimah yang boleh mengeluarkan perkataan-perkataan syirik, yang meletakkan kepercayaan mereka kepada malaikat-malaikat yang dapat membantu. Tak. Dan juga kalau malaikat yang muqarrabun, yang rapat dengan Allah, tak dapat membantu, apatah lagi nabi-nabi kita yang hidup di alam ghaib sana, di alam kubur, yang mana dia pun tidak dapat membantu kita. Kerana dia telah wafat. Maka terputus segala amalan. Bentuk-bentuk doa-doa, ya, yang berpandukan kepada memohon pertolongan kepada para nabi, ya, sewaktu lepas wafatnya ada unsur syirik, berbahaya. Kerana kita berdoa hanya kepada Allah. Oleh kerana itu,
Allah mengatakan ud'uni astajib lakum. Doalah kepadaku maka aku akan memperkenankan. Jadi insya-Allah. Namun begitu malaikat-malaikat adalah mereka yang terpilih dan kita memang mengharapkan malaikat-malaikat yang baik ini ada bersama kita, tidak dinafikan. Seperti mana yang disebutkan dalam hadis berkaitan dengan rumah yang tidak dimasuk oleh malaikat. Malaikat apa tu? Malaikat rahmat. Rumah yang ada apa? Patung, ada anjing, ada loceng. Ya, ini di antara rumah-rumah yang tidak dimasuk oleh para malaikat. Okay. Namun malaikat maut masuk. Ya, malaikat maut masuk. Jadi oleh kerana itu kita berhati-hati. Jadi insya-Allah mudah-mudahan dalam bab malaikat ini sedikit sebanyak kita fahami, dan yang paling penting dalam bab ini kita beriman dengan kewujudan malaikat dengan cara yang betul dan tidak boleh dianggap sebagai mereka ini ya melebihi daripada Tuhan kita, yakni Allah, sampai kita berdoa untuk minta bantuan apa segala-galanya kepada malaikat pula. Jangan. Ya, kerana ialah kaedah-kaedah ni macam kaedah orang masuk hutan apa dia? Assalamualaikum tok nenek, anak cucu tumpang lalu. Siapa tu nenek kamu? Alhamdulillah saya tak ada tok nenek dalam hutan, kan? Kencing pun macam tu, kan? Na'udzubillah. Baik, jadi oleh kerana itu minta perlindungan Allah dan jauhkan diri kita dari kepercayaan syirik, khurafat dan dalam bentuk-bentuk syaitan dan iblis, dan kita ambil cara kaedah ahli sunnah beriman kepada perkara yang gaib mengikut kaedah-kaedah yang betul. Wallahu alam bisawab. Kita berhenti di sini dulu. Yang baik itu datang daripada Allah, salah silap daripada saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha